وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم بك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kejap ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Baharia, Ibu Zanita, Makcik Sharifah Khadijah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu ayah, Waalaikumsalam Ibu Maryam. Ibu ayah yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari Jumaat 20 hari bulan 11, pengajian pukul 3 petang, iaitu tafsir harfiah surah Al-Kahfi. Sambungan hari ini kita sambung ayat yang ke-18, ya, ayat yang ke-18 insya-Allah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahfi ayat yang ke-18. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Sadaqallahul azim. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tengok dulu pada kalimah wa tahsabuhum. Wa tahsabu. Wa maknanya dan, tahsabu. Okey, ibu ayah, tahsabu di sini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' daripada fi'il madhinya hasiba. Ha sin ba, hasiba yahsabu. Hasiba yahsabu ini buaya. Kalau kita nak terjemahnya, tengok pada konteks. Ada hasiba dengan makna mengira. Hasiba yahsabu dengan makna mengira, membilang. Kira dengan makna bilang. Contoh kita kata, saya mengira lembu-lembu di atas, lembu-lembu di padang itu ada 20 ekor. Contoh itu mengira, counting. Mengira juga, hasiba juga. Tapi dengan makna mengira. Tapi di sini hasiba bukan dengan makna mengira. Di sini hasiba yahsabu dengan makna menyangka. Menyangka. Kalau hasiba dengan makna mengira tu yang kita sebut ilmu hisab, kan? Dulu ibu ayah belajar matematik, kalau tak lulus, dengan katanya kalau tak lulus tak boleh naik kelas, betul ibu? Zaman-zaman ibu dulu, kalau matematik tak lulus tak boleh naik tahun seterusnya. Okey, jadi dulu matematik dia panggil apa ibu? Ilmu hisab. Hisab maksudnya kira-kira. Di sini hasiba yahsabu bukan dengan makna kira, tapi dengan makna menyangka. Cuma ibu hasiba yahsabu, yahsabu kotak pertama. Di sini tahsabu di sini kotak ketujuh, kamu, dengan makna kamu. Betul tak ibu? Cuba ibu terjemah. Dalam Quran terjemah ibu ayah, apa terjemah wa tahsabuhum?
Mesti ada kamu kan? Apa terjemah wa tahsabuhum dalam Quran terjemah Ibu Ayah? Dan engkau sangka, betul Ibu Ayah Indon ya? Engkau sangka, engkau kamu kamu ataupun engkau sangka. Nampak Ibu? Ada makna engkau. Kenapa? Kerana di sini tahsabu ini adalah fi'il mudhari'. Ibu selamat dan kamu mengiranya, mengira mereka. Kamu mengira. Jadi Ibu, mengira, menyangka sama. Kadang-kadang hasibah yang sebut terjemahnya kira juga, tapi bukan kira counting, tapi kira dengan makna saya kira, saya kira petang ni hujan. Bukan dia kira tu dia mau bilang, tapi dia kira dengan makna menyangka. Jelas Ibu Ayah ya? Jadi kalimah watahsabu boleh terjemah mengira, boleh terjemah menyangka, tapi mesti ada makna kamu. Kenapa kamu? Kerana ini fi'il mudhari' dimulakan dengan ta. Dan dia bukan dimulakan dengan ta tu yang muannas, tapi dimulakan dengan ta dengan makna kamu. Boleh buayah ya? Okey, wa tahsabu dan kamu mengira dan kamu menyangka. Siapa? Kitalah. Kalau kita berada pada situasi begitu, kita pasti akan sangka. Kalau kita berada pada situasi yang mana Ashabul Kahfi sedang berada dalam gua dan kita kalau kita tahu kisah dia, kita tahu yang dalam gua tu ada para pemuda, kita akan menyangka mereka semua itu jaga. Kalau kita tengok dia orang lah, pasal apa matanya tu buka, tidur tapi mata tu buka. Ingatkan jaga. Kan? Okey. Aiqazan maksudnya orang-orang yang berjaga. Aiqaz ni buaya. Buaya kalau seorang yang jaga dipanggil yaqzan. Saya tulis ya. Seorang yang berjaga yaqzan. Saya tulis ya. Ya qaf sa alif nun. Yaqzan seorang yang berjaga. Kalau ramainya jamaknya aiqaz. Aiqaz qaf alif za. Boleh Ibu, jamaknya aiqaz begini. Jadi kalimah aiqaz tu adalah kalimah jamak Ibu. Seorang yang berjaga dipanggil yaqzan. Yaqzan. Macam seorang yang haus dipanggil atshan. Orang haus dipanggil atshan. Ain ta shin alif nun. Atshan. Okey, jadi seorang yang berjaga dipanggil yaqzan. Itu seorang. Tapi kalau ramai, mereka kan ramai, maka aiqaz hamzah ya qaf alif za. Di sini kenapa dibaca dengan baris atas? Kenapa dibaca sini aiqazan? Kenapa? Kerana di sini boyah dia jadi maf'ul bihi yang kedua. Maf'ul bihi yang kedua. Okey, macam ni boyah. Wa tahsabu dan kamu mengira, kamu menjangka. Perbuatan mengira ataupun menjangka itu dah ada buat siapa? Kamulah, kitalah. Maksudnya sesiapa yang berada pada situasi itu. Apa yang kamu sangka? Perbuatan sangka itu dah ada fa'ilnya kamu. Apa yang kamu sangka? Pertama, kamu sangka mereka. Itu maf'ul bihi pertama. Kalau maf'ul bihi, biasanya dia kalau dia jamak taksir begini dia dengan baris atas. Maka aiqazan. Kamu sangka mereka ashabul kahfi itu aiqazan, mereka semua berjaga. Jadi aiqazan jamak taksir riwayat. Jamak taksir ketika mana dia maf'ul bihi dia dengan baris atas. Pasal tu dibaca aiqazan. Okey, pendek cerita. Kamu semua menyangka mereka yakni ashabul kahfi aiqazan, mereka semua tu berjaga. Wahum. Ibu ayah waw di situ maknanya namanya waw haliyah. Waw saya tulis je. Nama waw tu waw haliyah. Ha alif lam ya ta marbutah. Ataupun boleh juga kita panggil sebagai waw al-hal. Okey. Wawul hal. Jadi ibu ayah apa dia maksud waw haliyah ataupun waw hal ni? Macam kita sebut bahasa kita, ulama pun dah gunakan istilah tu dalam bahasa kita. Kenapa duit belanja kamu ni habis cepat? Walhal mak bagi tadi RM10. Contohlah contoh. Kenapa duit kamu habis belanja cepat sangat ni? Walhal mak bagi tadi RM10. Ibu ayah, walhal tu dengan mana apa? Apa kalimah lain yang sesuai dengan makna walhal? Kalau kita tukar walhal tu perkataan apa sesuai?
Cuba ibu bayangkan. Okey, cantik Ibu Zanita. Padahal sedangkan cantik dulu tu. Padahal sedangkan okey. Cuba ibu tengok terjemah cuba ibu tengok terjemah ibu. Apa ni wahum. Apa terjemah? Wahum. Sedangkan mereka ke padahal mereka. Cuba tengok. Apa terjemah? Kedan saja. Apa terjemah ibu ya? Wahum tu. Nampak Ibu Maryam? Padahal. Tu kenapa terjemah padahal? Kerana waw itu bukan waw ataf, bukan waw ataf. Ataf tu maksudnya waw maknanya dan. Ali dan Abu. Itu waw ataf. Saya ada basikal biru dan basikal merah. Itu waw ataf. Dan tu ataf. Tapi di sini bukan waw ataf. Bukan nak bagi tahu sebelum dan selepas ni. Apa ni? Basikal ini dan basikal itu. Saya ada basikal merah dan basikal biru. Bukan nak bagi tahu tu. Tapi nak bagi tahu keadaan dia. Padahal, walhal. Jadi kita dalam bahasa kita ambil jadi walhal. Asalnya waw al-hal. Waw itu memberi makna hal. Atau namanya waw haliyah. Kita tak terjemah dan. Kita terjemah padahal, sedangkan ataupun walhal. Jadi boyah cantik. Jadi wahum sedangkan mereka. Okay, waw sedangkan. Hum mereka. Ruqud. Ruqud. Ibu ayah. Ruqud. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ruqud ni boleh makna tidur. Tapi di sini ruqud dia adalah jamak kepada raqid. Ibu ayah. Apa dengar saya kata? Raqada yarqudu. Ini first time kita jumpa ni. Saya tak pernah bincang lagi ni. Raqada yarqudu. Ibu ayah. Raqada yarqudu fi'il madhinya 3 huruf. Raqada. Sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi ibu? Raqada yarqudu. Sulasi mujarrad ke mazid fi? Raqada. Mujarrad Ibu Ainun. Betul Ibu Ainun, masya-Allah. Raqada sulasi mujarrad. Betul Ibu Maryam, Ibu Maslina, betul ya? Mujarrad. Sulasi mujarrad. 3 huruf semata-mata. Jadi boya yang kita belajar kalau sulasi mujarrad isim fa'ilnya atau wazan fa'il kan? Fa'il. Jadi satu orang yang tidur dipanggil raqid. Ra alif qaf dal. Situ Ibu ya. Raqid. Satu orang yang tidur, raqidun. Okey, ini tak ada baris, ibu tulis baris sendiri. Raqidun. Tapi kalau jamak pada raqid ibu, jamaknya adalah ruqudun. Jamaknya ruqudun begitu. Tulis ibu, penting ni. Jamaknya ruqudun. Ruqud ni jamak pada raqid. Ibu ayah ya. Jadi ruqud ni jamak ya, jamak. Padahal mereka semua adalah orang-orang yang tidur. Ruqud. Ruqud ni juga boleh kita sebut tidur saja. Ruqud ni ya, ada arti kata lain, dalam konteks lain terjemahnya tidur. Tapi di sini dia bukan isim biasa. Di sini adalah jamak pada raqid. Okey, raqid. Maksudnya orang-orang yang tidur. Boleh ya, kita ulang balik. Waw dan waw di sini lain, bukannya waw ni ya. Bukan waw haliyah tu. Okey. Wa tahsabu dan kamu menyangka, kamu mengira hum mereka ashabul kahfi aiqazan. Mereka semua tidur. Orang-orang yang tidur. Wahum padahal mereka ruqud. Bukan. Aiqazan, berjaga. Wahum padahal mereka ruqud, tidur. Orang-orang tidur. Apa tafsiran setakat itu? Setakat itu dulu, apa tafsiran dia? Ai wa tazunnuhum idza ra'aitahum aiqazan linfitahi a'yunihim wa hum niyam. Maksudnya kamu semua menyangka apabila kamu melihat mereka, maknanya kalau kita berada pada situasi itu dan kita melihat mereka, kita pasti akan menyangka mereka itu terjaga. Kenapa? Linfitahi a'yunihim, kerana terbukanya mata mereka. Mereka tidur tapi mata terbuka. Wa hum niyam, padahal mereka semua tidur. Li'alla yasra'a ilaiha al-bala kanahum yanzuruna ila ma yushahiduhum. Seolah-olah mereka melihat apa yang berlaku di sekeliling mereka.
Padahal mereka semua mata tertutup tu sebenarnya, padahal mereka semua tidur. Tapi mata mereka terbuka macam jaga. Jadi kalau kita tengok macam jaga. Padahal rupanya mereka tidur. Apa lagi? Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Wa nuqallibu. Ibu ayah. Waw dan waw ni waw ataf lah, dan nuqallibu. Nuqallibu. Nuqallibu ibu ayah daripada qallaba yuqallibu. Bab apa ibu? Qallaba yuqallibu. Bab apa yang ibu belajar dalam surah Al-Mumtahin peringkat pertama? Apa nama babnya ibu? Dengan sabdu tu. Qallaba yuqallibu. Apa nama babnya ibu? Dah confirm bukan sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad ada 6 bab, tapi itu semua fi'il madhinya 3 huruf, tak ada 3 huruf nampak jelas. Betul Ibu Zanita, bab taf'il. Qallaba yuqallibu atas wazan fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Qallaba yuqallibu taqliban. Apa lagi contoh lain? Sabbaha yusabbihu tasbihan. Kabbara yukabbiru takbiran. Ballagha yuballighu tablighan. Hallala yuhallilu tahlilan. Hammada yuhammidu tahmidan. Hassana yuhassinu tahsinan. Banyaklah contoh-contoh lainnya. Di sini qallaba yuqallibu taqliban. Ya, itu adalah bab taf'il. Jadi boya wa nuqallibu adalah fi'il mudhari' kotak ke-14. Kita kena tahu dulu apa dia makna qallaba ni dulu. Ibu apakah 3 huruf asal pada qallaba yuqallibu? Apa 3 huruf asalnya ibu? Qaf, lam dan juga ba kan? Huruf asalnya adalah qaf, lam dan juga ba. Ibu apa dia perkataan yang ibu biasa jumpa yang ada huruf qaf lam ba ni? Apa contoh perkataan yang biasa ibu jumpa yang ada huruf qaf lam ba? Apa perkataannya ibu? Apa contoh perkataan yang ada qaf lam ba? Ibu Fairuz terus masuk pada tajuk iqlab. Cantik Ibu Fairuz ya. Okey, kita ambil dua, Ibu Fairuz dengan Ibu Saidah. Iqlab dan qalbun. Qalbun lah maksudnya. Iqlab. Iqlab ni hukum apa ibu? Nun mati bertemu dengan ba kan? Nun mati bertemu ba, hukumnya iqlab. Apa benda yang berlaku iqlab ni ibu? Okey ibu. Contoh saya baca min ba'di. Mim, nun, min. Ba'di. Min ba'di maja kan? Min ba'di lah, ambil min ba'di. Nun mati bertemu ba. Ibu adakah kita baca min ba'di, min ba'di? Kita minta ajab ibu ni, Ibu Maslina. Ibu Maslina adalah pelajar terbaik di masjid negeri dan guru tauliah Quran. Jaiz, Ibu Maslina boleh unmute ibu. Okey. Boleh ibu ya, tak apa ibu. Boleh ya. Ibu okey tak tu? Suara okey jelas? InsyaAllah. Okey. Ibu, min ba'di itu kita nak macam mana ibu ya? Min ba'di asalnya min ba'di, tapi kita baca macam mana bunyi ibu? Min. Dia tak jelas sangat Ustaz. Dia tak ada min. Dia bukan izhar. Dia bukan izhar ibu kan? Dia akan jadi macam mana tu? Bunyi nun tu akan jadi macam bunyi apa? Seolah-olah macam ba. Seolah macam ba. Jadi antara nun dengan ba tu apa yang paling dekat bunyi dia? Mim. Mim. Panggil iqlab ibu kan? Kerana tukar sifat nun tu pada bunyi. Asalnya nun yang bertugas. Tapi nun tu makhrajnya di dalam hujung. Okay. Dia tak boleh dekat dengan huruf ba tu, dia makhrajnya di syafatain, dekat bibir. Jadi dia pas pada mim lah untuk, sebab mim tu sebelah dengan ba. Cantik. Okey, boleh ulang balik ibu dengar? Boleh ibu ulang balik? Okey, sebabnya iqlab ni dia sebenarnya dia memalingkan. Maksud iqlab dia memalingkan. Dari asalnya nun yang bertugas untuk memalingkan, tapi disebabkan nun tu makhrajnya di dalam, di hujung lidah, tapi dia tak boleh nak kecap pada syafatain tu sebab huruf bibir. Jadi jadi dia pas kepada mim sebab mim tu sama makhraj dengan ba.
Betul. Mana-mana dekat bibir ibu kan? Ya, dua huruf. Okey, Dua bibir. alhamdulillah. Terima kasih banyak ibu. Ya, sama Ustaz. Masya-Allah. Jadi Buaya kenapa dia panggil ikhlas pasal itulah. Pasal kita dipaskan nun tu pada yang paling dekat dengan bibir adalah bunyi mim. Itu ikhlas maksudnya dah bertukar dah bunyinya. Boleh Buaya tu belajar ikhlas. Ibu Buaya, seterusnya Ibu Masya terima kasih ya. Okay. Seterusnya Ibu Buaya, apa lagi satu lagi? Tadi Ibu Saidah kata qalbun, hati. Hati ni qalbun, ada qaf lamba. Jadi kelab ada berlakunya pertukaran daripada bunyi nun pada bunyi mim pasal mim paling dekat dengan ba dekat bibir. Sekarang ni ibu qalbun hati. Qalbun qaf lamba hati. Soalan ibu kenapa hati dipanggil qalbun dalam bahasa Arab? Bukan kalbu, kalbun anjing. Kalbun dengan kaf anjing, kalbun ni qalbun dengan qaf. Tapi tak apalah dalam bahasa Melayu kita sebutlah kalbu tak apa. Bahasa Melayu ibu janganlah beria sangat sebut qaf. Kamu bertahta di qalbuku, janganlah. Di kalbu saja cukuplah. Cuma ibu ya, dalam bahasa Arab bukan dengan kaf, dalam bahasa Arab dengan qaf. Qalbun. Kenapa dipanggil qalbun? Kerana hati kita ni dia bersifat berbolak-balik. Hati kita ni bersifat berbolak-balik. Kejap sayang, kejap benci, kejap marah. Kan? Ibu ya pasal apa? Hati kita ni bolak-balik. Kejap iman kita naik, kejap iman kita turun. Hati kita ni berbolak-balik. Jadi ibu ya, pasal tu ada doa pula. Apa doa ni ibu? Siapa tahu? Doa untuk menguatkan hati kita. Apa doanya ibu? Boleh unmute seorang? Siapa nak doa, baca doa tu? Ya, apa tu nak baca? Ibu masih nak. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Betul, terima kasih ibu. Okay, ibu tengok ya, ibu tengok. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Kenapa? Tengok. Allah Ta'ala pun antara nama Allah muqallib al-qulub. Apa dia muqallib? Ibu tengok ya. Qallaba yuqallibu taqliban muqallibun. Ballagha yuballighu tablighan, orang yang menyampaikan muballigh. Allama yu'allimu ta'liman, guru yang menyampaikan muallim. Jadi qallaba menukar, membolak-balikkan. Qallaba yuqallibu taqliban, yang membolak-balikkan dipanggil muqallib. Allah Ta'ala adalah yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, wahai Allah Ta'ala yang membolak-balikkan al-qulub, hati-hati manusia. Sabbit, teguhkanlah qulubana ataupun qalbi ala dinik wa ala ta'atik, atas agama dan atas ketaatan padamu ya Allah. Jadi ibu nampak ya? Saya nak beritahu ibu ya, makna qaf lamba tu. Kan wa nuqallibu tadi kan? Wa nuqallibu. Dan kami membolak-balik. Kami membolak-balik maksudnya kami terbalik-terbalikkan badan mereka. Kejap kanan, kejap ke kiri. Macam tu. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi. Ada nasi Arab ni, ada nasi Arab yang nasi lepas dia masak tu dia terbalikkan. Apa nama nasi tu? Nasi maklubah. Ibu Muslimah tahu. Nasi maklubah. Ibu kan, kenapa dia panggil maklubah? Kerana dia terbalikkan nasi tu. Dah di masa masak saya pun aku tak kerti nak buat macam mana kan, tapi tengok nasi tu dah memasak tu dia terbalikkan nasi tu. Tu nasi maklubah. Nasi maklubah, nasi terbalik. Nasi Arab terbalik. Okey, balik kat sini. Jadi buaya wa nuqallibu, dan kami terbalikkan. Kami paling-palingkan. Itu maksudnya lah. Kami terbalikkan, kami pusing-pusingkan. Itulah mana dia. Tengok apa terjemah ibu. Tapi dah tahu makna asalnya macam itulah. Daripada qaf lamba tadi. Apa makna ibu, terjemah ibu apa? Wa nuqallibu, mesti ada kami. Kami mesti ada. Dan mereka pun mesti ada. Kami apa tu? Dan kami apa ibu? Cuba ibu terjemahkan. Quran terjemah ibu ya. Tulis. Cantik. Makcik Nurul Aini, kami membolak-balikkan. Okey. Lagi? Kami bolak-balikkan. Ibu Salamah, kami bolak-balikkan. Lagi yang lain? Ada seorang dua lagi? Okey. Ibu ayah. Jadi apa lagi faedah daripada bab taf'il ni? Kenapa Allah gunakan nuqallibu? Nak bagi tahu Allah sentiasa bolak-balikkan. Banyak kali. Bukan sekali. Banyak kali. Antara faedah bab taf'il memberi makna pasti benda tu dibuat berulang kali. Jadi ibu ayah, wa nuqallibu, dan kami bolak-balikkan, bukan sekali.
sepanjang 309 tahun tu bukan sekali tapi berkali-kali. Allah sentiasa bolak-balikkan badan mereka. Ibu ayah kalau dulu masa kat sekolah dulu lah ibu ayah ya, kalau kat sekolah dulu, saya ingat dulu kat sekolah ya, kalau ibu-ibu letak buku, contoh buku teks dekat tempat simpanan buku teks. Kat bawah sekali ibu-ibu letak kayu ke ataupun ibu letak buku teks tu betul-betul atas lantai untuk tempoh yang lama. Adakah ibu letak buku teks atas lantai ataupun ibu letak ada kayu sikit? Kalau ibu pustakawan ke apa ke, pengawas sekolah ke. Macam mana ibu? Ibu letak buku teks itu yang berat-berat bertingkat-tingkat tu, ada kayu ibu selama kan? Mesti ada kayu. Kalau tak ada kayu apa jadi ibu pada buku teks tu? Dibiar lama atas lantai. Apa jadi? Bawah sekali tu jadi apa ibu? Jadi macam mana kita nak kata? Berkulat, rosak. Jadi rosak. Bawah tu jadi rosak. Jadi rosak lah dia punya buku tu. Itulah kita manusia ibu. Ibu ada kes yang maaf saya kata. Saya pernah dengar satu cerita, satu kes ya. Berlaku di rumah jagaan orang tua. Allah, di rumah jagaan orang tua ibu ayah. Tak jaga betul-betul. Orang tua tu, atuk ke opah tu kan, dia biar je. Pasal bukannya mak sendiri, bukan opah sendiri. Dia biar je macam tu. Pasal apa mungkin tak bayar ke apa, keluarga tak bayar, maka dibiarkan macam tu. Apa jadi? Setelah seminggu, 2 minggu, bawah tu dah rosak, badan dia pulat-pulat lah. Pasal apa? Pasal dibiar macam tu. Orang tu pula jadi tak ada perawan ke apa ke. Ibu ayah, zalim lah macam tu ya. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dibolak-balikkan badan manusia ni, Ashabul Kahfi ni. Dan juga kalau kita sendiri pun, kalau kita tidur tak ada bolak-balik badan pun, kita tak selesa kan, kita nak kejap tukar kan. Ibu ayah yang dirahmati Allah, jadi wa nuqallibu, kami bolak-balikkan hum mereka zatal yamin, ke arah kanan. Zata di sini dengan mana ke arah kanan, wa zatal shimal, dan juga ke arah kiri. Bolak-balik kejap kanan, kejap kiri, pusing-pusing badan mereka. Maksudnya apa ni? Tafsiran dia setakat itu, wa nuqallibuhum, dan kami bolak-balikkan mereka zatal yamin, ke arah kanan, wa zatal shimal, dan ke arah kiri. Setakat itu apa tafsiran dia? Ai wa nuqallibuhum marratan fi nahiyatil yamin wa marratan fi nahiyatil shimal. Kami bolak-balikkan mereka sekejap ke kanan, sekejap ke kiri, hatta la tu'sira al-ardu fi ajsadihim, hingga tanah yang mereka ataupun lantai ataupun tanah permukaan gua itu tidak merosakkan badan mereka. Walikai tata'arradha juluduhum lil hawa, dan supaya kulit mereka kena pada udara. Ya, kalau bawah macam ni dibiar je, tak adalah kena apa-apa. Bila dia pusing, kenalah udara kan. Setiap badan mereka tu kenalah pengudaraan yang baik. Allah Taala, sayangnya Allah Taala pada Ashabul Kahfi. Waqtalafu fi mada at-taqlib, faqila yuqallabuna fil 'am marratain. Okey, sekarang ni para ulama pula mereka berselisih pada tempoh Allah Taala membolak-balikkan tu. Dikatakan yuqallabuna fil 'ami marratain, dalam setahun 2 kali Allah bolak-balikkan mereka. Wa qila marratan fil 'am, ada juga yang kata sekali setahun. Wala dalila likullin minal qaulain, tapi tak ada dalil. Baik kata setahun 2 kali, setahun sekali, duduk pendapat ni tak ada dalil. Wala yurshadu ilaiha al-aql, wala yurshadu ilaiha al-aql, dan akal pun tak boleh terima pendapat macam ni. Kalau setahun 2 kali aja mereka tidur, bukannya mati, tapi setahun 2 kali je berpusing, tak boleh terima. Pendapat macam tu tak boleh terima, ya. Okey. Fa yubqa an-nassu ala itlaqihi. Cukup nas bagi tahu dalam nas Quran bagi tahu Allah membolak-balikkan mereka. Cukup. Tak payah kita duk fikir mereka bolak-balik itu berapa kali pula ya? Setahun berapa kali? Itu persoalan yang kita tak payah duk fikir. Maaf ibu ayah ya. Dalam tafsir, kita belajar tafsir, kita ambil pengajaran, kita umat akhir zaman ambil pengajaran di sebalik ayat. Kita ni bukannya kita bukannya diperintahkan untuk kaji setahun tu berapa kali pula. Ashabul Kahfi tu apa nama Ashabul Kahfi? Itu tak payah kaji pun ya. Tahu tak apa, tak tahu pun tak apa. Yang kita kena ambil tahu adalah pengajaran kenapa Allah cerita Ashabul Kahfi ni. Kadang-kadang orang duk dia hafal nama Ashabul Kahfi, dia duk
kamu belajar Ashabul Kahfi ni, cerita Ashabul Kahfi ni, kamu belajar surah Kahfi, Ashabul Kahfi, kamu tahu ke Ashabul Kahfi itu siapa? Cuba sebut nama seorang-seorang. Oh, dia dah hafal dah pendapat-pendapat mengenai nama-nama Ashabul Kahfi. Orang lain belajar tafsir tapi tak tahu nama. Dulu bahasa. Kamu belajar tafsir tapi kamu tak tahu apa kamu belajar. Astaghfirullahalazim, buaya. Makin kita belajar, makin kita rasa kita ni paling bodoh. Makin kita belajar, makin kita mengajar, kita akan rasa kita ni paling tak tahu apa-apa. Tapi kalau kita dah berasa kita ni akulah yang pandai, aku itu, aku ini, ada sifat ananiah, sifat keakuan, wal ayazubillah, boy. Boy, kita belajar tafsir ni untuk kita faham apa yang kita baca. Ibu ya, hari-hari bacalah surah Kahfi, hari-hari kita baca surah Kahfi 10 ayat pertama ataupun dan 10 ayat terakhir. Tapi hari Jumaat macam hari ni baca dah sepenuhnya. Bila baca sepenuhnya ni, tu yang hari Jumaat kita buat macam ni supaya ibu ayah baca sikit-sikit fahamlah. Bukan baca untuk kita faham dan kita berasa kita pandai daripada orang lain, tidak. Ibu ayah, balik kat sini. Jadi masalah berapa tahun, berapa lama mereka tidur, berapa kali Allah Ta'ala berapa kali Allah Ta'ala bolak-balikkan mereka dalam setahun, itu tak payah kita ambil tahu. Yang penting, qala Ibnu Abbas, "Lau lam yuqallabu la akalathum al-ardu." Ibnu Abbas bagi tahu, kalaulah Allah Ta'ala tidak membolak-balikkan mereka, nescaya mereka akan dimakan oleh lantai. Maksudnya kulit mereka akan rosak dimakan oleh lantai. Cukup kita tahu, mesti dalam tempoh waktu yang mana mereka tak sempat rosak kulit mereka, tak sempat kulit mereka jadi rosak, Allah Ta'ala dah bolak-balikkan badan. Cukup tahu itu saja. Okey, habis cerita. Wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid. Wa kalbuhum. Itulah kalbu tadi tu. Kalbu, ayat ni juga kan. Wa kalbuhum, dan anjing mereka. Kan ada suka anjing ikut kan? Ada seekor anjing ikut. Wa kalbuhum, dan anjing mereka. Basitun zira'aihi. Basitun, macam ni basitun tu. Maaf ibu ayah, kan anjing kan. Kan katakan ini tangan anjing ni. Dia duduk depan sini ya. Saya tunjuk kayu dia. Kalau anjing, perempuan kan dia buat macam tangan ni, macam ni kan. Nampak tak anjing? Okey. Macam ni. Dia duduk kat depan gua. Macam tu lah tangan dia. Okey. Lengan. Yang depan tu kira lengan dia lah, tangan dia lah. Kan. Dan anjing mereka, basitun. Basitun maksudnya meletakkan ataupun membentangkan. Membentangkan atau meletakkan. Apa terjemah ibu ayah basitun? Allah. Apa terjemah basitun ibu ayah? Membentangkan sama. Membentangkan. Cantik. Ibu saya menjulurkan. Itu lebih tepat. Menjulurkan lebih tepat. Ibu saya dah membentangkan. Tapi lebih tepat menjulurkan. Kakinya, kedua tangannya. Kan anjing kan. Macam anjing binatang, kita terjemah menjulurkan lah. Menjulurkan kedua tangannya. Zira'aihi ni, zira' ni maksudnya ibu. Kalau manusia zira' ni lengan. Ni zira'. Sini ke sini zira'. Okey, ni zira'. Lengan. Okey. Jadi kedua dan anjing itu, anjing mereka membentangkan kedua tangannya. Kedua lengannya lah, kedua lengannya. Ni best ni. Ibu ayah, ni mustawa 2 ada belajar ni. Allah tunjuk kat sini. Ibu ayah, satu lengan apa satu lengan? Apa dia? Satu lengan saja. Zira'un, ya. Satu lengan, zira'un. Zira', zal, ra, alif, ain, zira', satu lengan. Kalau dua lengan ibu, zira'ani. Zira'ani. Setulah juga, takut ibu tak faham nanti saya tulis. Ya. Kalau satu lengan, zira'un macam ni. Kalau dua lengan, tambah alif, nun. Zira'ani. Okey. Zira'ani yang memberi makna dua adalah alif ibu ya. Nun belakang tu tambahan. Bila kita kata nun tu tambahan, kalau digabungkan dengan apa-apa kalimah lain, nun tu kita akan buang. Jadi sekarang ni, kedua lengannya, maka zira'ani digabungkan dengan nya saja. Nya tu huwa lah. Huwa jadi ha sajalah macam ni ya. Okey. Jadi bila macam ni ibu, bila digabungkan zira'ani dengan huwa tu tukar pada ha saja, kita buang nun. Maka jadi macam mana? Dia akan jadi zira'ahu.
zira'ahu. Okey. Kita belajar ibu dalam mustawa 2, kita belajar zira'ani. Okey. Ketika mana nasab ataupun jar isim musanna, ketika mana dia rafa' kita baca dengan alif. Muslimani, contoh muslimani, zira'ani. Sekejap ya, tengok saja. Okey. Ibu tengok saya. Ibu ayah, isim musanna kat tambah alif nun kan? Okey, kalau dua orang Islam, muslimani, dua orang Islam, muslimani. Kalau dua lengan, zira'ani. Tambah dengannya, dua lengannya, nya tu asalnya huwa. Tapi kita jadi hu dah sekarang ni, jadi hu. Zira'ani digabungkan dengan hu, buang nun. Jadi zira'ahu. Ibu ayah, zira'ani ketika rafa'. Ketika nasab ataupun jar, di sini dia dibaca di sini dibaca nasab lah. Nasab. Ibu ayah, kalau nasab kita baca zira'aini. Zira'aini. Zira'aini, bukan zira'ani, tapi dengan ya nun. Zira'aini. Nun tu tetap tambahan. Sekarang ni bukan lagi dengan alif tapi dengan ya. Zira'aini. Digabungkan dengan hu, jadi zira'ai, buang nun. Zira'aihi dah jadi. Jadi zira'aihi, buang nun. Jelas ibu ya? Jadi zira'aihi ni apa terjemahnya? Mesti terjemahnya kedua lengan. Mesti ada dua. Bukan terjemah lengan saja, mesti terjemahnya kedua-dua lengannya, kedua-dua tangannya. Apa terjemah ibu ya? Mesti ada dua-dua. Sepatutnya terjemah macam tu. Apa terjemah zira'aihi ibu ya? Nampak macam zira'ai ni. Kedua lengannya, mesti ada kedua. Pasal apa itu musanna tu? Musanna, isim musanna. Cantik. Ibu Ainul semua. Masya Allah, tabarakallah. Ibu mesti ada kedua. Kedua lengannya. Kenapa? Kerana zira'ai ni musanna. Nampak ibu ya, insyaAllah ya. Okay, alhamdulillah. Zira'aihi kedua lengannya bil wasid. Basitun membentangkan ataupun menjulurkan zira'aihi kedua lengannya. Nya apanya? Nya tu kalbuhum tadilah, anjing mereka. Bil wasid. Apa dia bil wasid? Wasid ni dekat depan gua tu. Bil wasid ni dekat halaman gua tu. Laman dia. Sekejap ya. Aku pegang balik. Bifina il kahfi. Apa dia? Wasid tu laman. Laman gua. Betul ke ibu? Wasid terjemahnya laman gua ke? Apa terjemah wasid ibu ayah? Bil wasid fina il kahfi. Laman gua, betul? Pintu gua, laman gua. Pintu gua, dekat depan pintu gua tu lah. Laman. Betul juga ada terjemah laman ya. Laman pintu gua. Cantiklah. Masya-Allah. Okey. Jelas ibu ya? Wasid tu maksudnya al-wasid laman pintu gua. Kan bila kita kata kahfi ni kan gua yang lebar dalam dia. Boleh muat dalam 10 orang. Kalau gua tu kecil kita panggil ghar. Ghar Hira. Gua Hira, ghar Hira. Kita tak sebut kahfi Hira, kita sebut ghar Hira. Tapi al-kahfi ni maksudnya gua yang lapang dalamnya boleh muat dalam 10 orang macam tu. Maka dia ada pintu gua. Laman kat pintu gua tu dipanggil al-wasid gitu. Okey. Saya baca. Wa kana kalbuhum alladhi tabi'ahum bi ilhamillahi lil harasati basitan diraihi bi fina'il kafi atau bi babil kafi yahrusu alaihim albaba. Wa kana kalbuhum adalah anjing mereka yang ikut mereka. Anjing tu ikut dengan ilham daripada Allah. Apa tujuan? Untuk menjaga mereka. Anjing tu tujuan untuk menjaga mereka. Anjing itu yang Allah ilhamkan untuk ikut mereka. Anjing itu menjulurkan kedua tangannya di pintu laman gua. Apa tujuan? Memelihara mereka dekat pintu tu, menjaga mereka dekat pintu. Wa hadza min sajiyatuhu wa tabi'atuhu. Dan ini memang tabiat anjing tu lah.
Ka'annahu yahrusuhum, seolah-olah anjing tu menjaga mereka. Wa qad asabahu ma asabahum minan naum ala tilkal hal. Sebenarnya ibu ayah, anjing itu pun tidur juga. Anjing itu pun sebenarnya tidur juga. Tafsir bagi tahu, wa qad asabahu ma asabahum minan naum. Apa yang menimpa mereka daripada tidur, anjing itu pun tidur juga. Ala tilkal hal, dalam keadaan itu. Wa hadhihi fa'idatun suhbatul akhyar. Wa hadhihi faidatu suhbatil akhyar. Inilah dia faedah berhubungan dengan orang-orang baik. Ibu ayah, anjing ni binatang yang kalau kita pegang pun kita kena apa ni? Kita kena apa tu? Samak kan? Kita kena samak bila kita pegang anjing. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anjing yang macam tu sekali yang kita tak nak terkena pada kita, tapi anjing tu Allah Taala telah muliakan anjing tu. Kenapa? Kerana anjing tu telah bersekali dengan hamba-hamba Allah Taala yang baik ni. Maka dapatlah kesan kebaikan tu kepada anjing pun dapat. Anjing tu pun dapat juga kesan kebaikan tu. Anjing tu pun ditidurkan oleh Allah Taala selama 309 tahun. Dalam keadaan orang yang tak tahu nampak anjing tu macam berjaga kat depan pintu gua. Okey. Lawit tala'anta 'alaihim lawallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba. Ini perbahasan dia, ayat ni kita kena bincang dengan detail sikit Ibu Ayah ya. Baki ayat ni kita bincang pada minggu depan insya-Allah, boleh ya. Sambung pada minggu depan pada lawit tala'ta. Jadi Ibu Ayah, untuk sampai sekarang hari ni kita habis pada bil wasid. Tapi tak habis lagi ayat ni, kita akan sambung nanti insya-Allah. Boleh Ibu Ayah? Okey, nak tanya Ibu Ayah setakat ni, Ibu dapat faedah tak perbincangan ayat 18 ni? Dapat tak faedahnya Ibu Ayah? Lepas ni kalau Ibu Ayah baca, Ibu Ayah baca dengan menghayatilah, dengan tadabbur. Bukan baca kosong, baca dengan tadabbur. Boleh Ibu Ayah insya-Allah ya. Yang penting Ibu Ayah salin lah apa yang kita belajar ni, Ibu Ayah salin. Insya-Allah. Sekarang itu saja Ibu Ayah ya. Sekarang itu saja. Sebenarnya saya mengajar petang ni, kepala saya sakit ni, belakang ni sakit. Pening kepala. Tapi masa mula buka kitab tadi, masa mengajar memang berat. Tapi lepas masa tengah mengajar tu, tengok ibu-ibu semua respon, ibu-ibu semua semangat belajar. Hilang. Dah habis tutup buku kitab ni baru sakit balik. Saya boleh sakit ni. Ibu doalah insya-Allah. Masya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Banyak Ibu Ayah atas doa sama-sama insya-Allah semua ya. Lama-lama Ibu Ayah baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.